Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana gitar Riza turun, saya nak nyanyi. Dengar Siti Nurhaliza boleh nyanyi, saya pun boleh juga. Okey, salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih banyak kesudian saudara hadir untuk memberikan semangat dan saya tabik hormat kepada penyanyi utama nombor 1 negara kita yang bersama pada malam ini. Saya tunggulah kalau boleh diajak saya duet, dia tak ajak. Dia kata Anwar lebih baik bersyarah jangan menyanyi. Baik. Sudah kita sampai ke babak akhir dalam pilihan raya ini. Dan yang depan dia tak nampak. Tadi Siti tak nampak, tak gaduh, tak nampak saya juga gaduh. Ini macam mana? Baik. Saya pergi dekat tak apa. Kalau you gaduh, saya boleh turun pergi situ. I have no problem. Baik. Pilihan raya ini masa dan kesempatan kita beri pandangan bagaimana nak teruskan tadbir negara atau nak ganti. Bukan untuk kita cerca orang, fitnah orang, maki orang, perbodohkan orang. Baik. Saya dalam keadaan jadi Perdana Menteri, hari-hari kata, Perdana Menteri bodoh. Perdana Menteri tipu. Saya kata bodohnya di mana Pak? Tipunya di mana? Saya tak tahu. Tapi tipu. Susah. Ya. Jadi sebab itu, kalau kita lawan begitu juga, jadi kita pun bodoh sama. Oleh demikian, kita nak terang. Apa mandat? Bila Allah takdirkan, dalam keadaan yang sukar, dalam kerajaan parti-parti yang tidak punya majoriti, takdirkan dengan perkenan Raja-Raja Melayu dan Di-Pertuan Agong, kita berkuasa. Kita kena fikir ini satu amanah. Apa masalah negara kita? Negara kita kaya. Ada minyak, gas, ada kelapa sawit, ada industri. Tahap pencapaian 90-an itu membanggakan. Kalau kita ikut penilaian pertumbuhan ekonomi yang disebut Sustainable Economic Development Assessment, SEDA, kita di tahap yang agak membanggakan walaupun tidak cemerlang. Tapi 20 tahun yang lalu, kita terombang-ambing. Dan 3 tahun yang lalu, dengan COVID, kita terus menjunam. Kita kalah dengan negara-negara jiran. Dulu, kita mengatasi Vietnam. Jauh meninggalkan Indonesia. Sedikit kurang dari Singapura. Sekarang kita menghadapi masalah. Jadi kalau sudah tanya saya, Anwar, apa masalahnya sekarang? Masalahnya kita kena rombak dan jadikan Malaysia negara gemilang nombor 1 di rantau kita. Dan untuk itu, kita kena setuju. Punya tekad. In uridu illal islah mastata'. Semua berikrar. Doa Nabi Allah Shu'aib dalam Al-Quran. Berusaha sedaya upaya bawa perubahan sebaik mungkin. Pertama apa? Kalau negara kaya, bagaimana rakyat susah? Bagaimana gaji rendah? Bagaimana tak dapat sampaikan dan agihkan kekayaan dengan baik? Jawabnya, kerana kita melantik Perdana Menteri, Menteri Kewangan, menteri-menteri yang kerjanya sakau, kayakan anak, kayakan menantu, kayakan kroni dan miskinkan rakyat. Apa ini fitnah? Sudah ada pemimpin-pemimpin kayanya berbilion-bilion. Sudah tak boleh. Orang kata Anwar tak ada cerita lain. Tata kelola anti rasuah. Tapi itu persoalan dan masalah pokok negara kita. Semua nak jadi pembesar. Yang utama kontrak anak.
kontrak untuk menantu. Saudara, saya lalui hidup yang sangat sukar dan derita. Bukan sekadar saya, Azizah, anak-anak dan kawan-kawan. Allah takdirkan saya di sini. Saya tidak sanggup zalim kepada orang. Saya tidak sanggup fitnah kepada orang. Tetapi, seperti mana saya sebut dulu, kamu pukul aku setengah mati, aku maafkan. Kamu heret aku, campak ke penjara, aku maafkan. Kamu aibkan aku, hina aku, jijikkan aku setiap hari, aku maafkan. Tapi kamu curi harta rakyat, aku cari kamu sampai dapat, supaya kembali kepada rakyat. Harta rakyat bukan harta saya. Saya pegang amanah. Apa guna jadi Perdana Menteri? Jawatan besar. Ada mobil, ada pesawat. Ada helikopter, ada segala kemudahan. Tetapi hati kecil dan pacul. Tangkap yang bawah-bawah, lepaskan yang besar-besar. Jadi saya nak bagi ingatan. Selagi saya ada mandat, dan saya pohon sudah bagi sokongan, supaya Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional yang bertanding di Selangor, semua calon dengan peringatan yang sama. Pegang jawatan, pegang amanah. Kalau sia-siakan amanah, gunakan kuasa untuk merompak kekayaan rakyat, saya akan tergajang dia masuk lokap dan masuk penjara. Bilik saya di Sungai Buloh masih kosong. Ya, saudara. Ini bukan kasar. Ini peringatan. Kuasa itu memukau. Ada orang yang kawan-kawan kita reformasi jiwa rakyat. Tapi bila ada kuasa, sakau. Lupa janji. Lupa orang yang sokong kita siapa ni? Ni, yang jalanan ni ramai-ramai ni yang sokong kita. Dia dapat apa? Mana allowance dia? Mana kedudukan dia? Dia sokong kerana yakin harapan bagi anak-anak dia terselamat di bawah kita. Itu kerangka besar yang saya nak ceritakan. Saya tahu soal Selangor, Rodiah ada, dengan prestasi beliau sebagai ahli parlimen, dan ramai pemimpin yang lain, boleh ceritakan. Dan kita ada menteri besar, dan saya dah umumkan, kita menang insya-Allah menteri besar Saudara Amiruddin. Tanya, PAS Bersatu siapa menteri besar? Oh, Saudara nak Azmin. Belum ada persetujuan. Tapi insya-Allah saya yakin Selangor akan kekal menjadi kubu kerajaan perpaduan. Sekali lagi berdasarkan rekod kerja kita. Ya, saya sebut terutama kerana saya perlu kekuatan Selangor sebagai base. Dan mereka memang betul-betul usaha nak rampas Selangor. Kerana apa? Selangor banyak wang. Kaya. Ini kesempatan kontrak dan keuntungan. Saudara, jangan bagi peluang kepada penyakau-penyakau rampas negeri ini. Baik. Orang tanya saya, Anwar, you dah pegang hampir 8 bulan. Apa keutamaan? Jangan tanya saya untuk bina mercu tanda tertinggi, jambatan paling panjang, itu bukan kerja saya. Kerja saya yang pertama, selesaikan masalah rakyat di bawah. Nombor 1, orang paling miskin di kalangan kita. Kita ramai yang miskin. Tapi yang termiskin ini, yang disebut miskin tegar, hardcore poor. Kita kena selesaikan. Apa maksud hardcore poor? Beli susu anak bayi tak ada wang, tak cukup. Uniform sekolah tak boleh beli. Sudah ingat saya sebagai Perdana Menteri boleh tidur nyenyak dan fikir orang itu terabai? Tak boleh, sudah.
Saya hidup dan alhamdulillah Tuhan uji saya. Dia mengajar saya. Dia mengetuk pintu hati nurani saya. Saya mula ditangkap kes baling orang miskin. Jadi biarlah sudah bagi kepercayaan. Kita selesaikan masalah kemiskinan Tegar, menoktahkan kemiskinan Tegar tahun 2023. Tak cukup 100 juta, tak cukup 200 juta. I don't care. Saya akan cari dan semua menteri, semua jabatan kerajaan mesti selesaikan masalah menoktahkan kemiskinan Tegar tahun 2023. Itu janji saya, insyaAllah. Tak boleh kita senang, makan enak dan sebagainya dan rakyat beli susu untuk bayi tidak ada wang. Tak boleh, saudara-saudara. Itu pertama. Keduanya sekolah anak-anak kita. Angkat tangan kalau ada sekolah di mana tandas rosak. Angkat tangan betul. Yang tandas sekolah anak belajar tu ada yang rosak. Tak adakah di Ampang? Banyak kalau angkat tangan lah. Okey, ramai okey. Ni, saya pergi ke Baling, ke Sabah, hampir semua sekolah. Anak kita belajar. Nak jadi pemimpin, jangan fikir anak cucu kita di KL aja. Anak kita di Baling tu anak kita. Anak kita Dayak di Kapit tu anak kita. Anak India di sekolah Tamil itu anak kita. Baru boleh jadi pemimpin. Ini fikir anak aku sakau untuk dia. Menantu aku sakau 1 bilion kontrak bagi kepada dia. Jahanam negeri ini, saudara. Jadi ada perasaan itu. Jadi saya beritahu kepada Fadlina. Semak semua keperluan dalam negara ini. Tandas. Orang kata Perdana Menteri jaga tandas. Saya tak ada terganggu sama sekali. Lebih baik Perdana Menteri fikir tandas anak-anak di sekolah daripada Perdana Menteri curi duit negeri ini. Berapa keperluan? 1.4 billion. Datuk. Just to repair the tandas. How bad the situation is. Di Ampang kena cakap orang putih sikit. Standard tinggi, standard. Betul tak? Hui, hui, ya, hui. Lah. Betul, hui, hui. Saya pergi ke, masa tu Gombak ke mana apa. Masa berhenti untuk dengan Abang Jo, Premier Sarawak dan Haji Ji, Ketua Menteri. Dia tengok saya, Datuk Seri, hui, hui, ya, hui. Saya pun nyanyi, sama ni lagu aku, apa pun ya. Seolah-olah, dia kata, kita ini bersekongkol dengan Perasua. Ni, yang kluster mahkamah ni siapa ramai? Sekarang ini, PN yang disiasat dari masalah hina raja kepada masalah curi rakyat. Itu orang mana? Ya, hoi, hoi, ya, hoi. Baik. Balik kepada isu tandas. Bila nak selesaikan? Saya dah keluarkan 1.4 bilion daripada Kementerian Keuangan. Selesaikan semua tandas. You see? Ini keutamaan. Kerana apa? Kita bangkit dari rakyat. Negeri aman. Elon Musk. Labo. Geely, China. Labo. Infineon, Jerman. 25 bilion ringgit. Labo. Tanya dia sebab apa dia labo? Negeri ini aman. Jasa siapa? Polis dan tentera. Tahu tak kita bagaimana rumah polis yang ada sekarang? Bagaimana rumah tentera ada sekarang? Saya start at that level. You nak saya pimpin daripada masalah rakyat. Yang labo-labo kita boleh buat. Ini kerana untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan memacu dengan lebih segar dan meyakinkan. Sebab itu, segera saya luluskan 200 juta ringgit untuk repair rumah-rumah tentera. 200 juta ringgit repair rumah-rumah polis. Kemudian saya sebut tadi Infineon. Syarikat Jerman. 2 bulan lalu dia datang.
Syarikat Jerman nak labur 5 bilion euro. Ada tarikan dari Amerika, dari Eropah, dari Malaysia dan beberapa negara lain. Dia datang tanya saya, sebelum bawa mesyuarat lembaga, pertama, apakah yakin negara ini stabil dan kerajaan perpaduan kekal? Saya kata, insya-Allah 5 years uninterrupted, insya-Allah. Kedua, dasar ekonomi. Kita hantar dia skrip madani dan kita hantar ekonomi madani, dia berpuas hati. Alhamdulillah. Ketiga, dia bagi tahu, dia bimbang bahaya golongan pelampau agama dan pelampau kaum di beberapa negeri. Tengok, orang tak datang kalau orang ni perintah. Di antara soalan dia, dia bimbang takut golongan ini menang. Saya kata tak menang, insya-Allah. Bila jawab begitu, dia bawa ke mesyuarat 5 hari yang lalu di Jerman. Apa Menteri Besar Kedah kata? Anwar bohong. Sebab dia dah setuju dah 2 tahun yang lalu, dah sign. Saya kata dia baca di mana? You can Google. You Google tengok bila Infineon putuskan 5 hari yang lalu, board meeting finalize 5 bilion euro ke Malaysia, 25 bilion ringgit. Inilah masalah. Pakai lebay, guna parti Islam, tapi sembang dan buat kenyataan palsu dengan mudah dan sewenang-wenang. Dan orang yang bawah tu, Allahu Akbar, cium dia. Ini masalah. Guna agama. Ini sebab kita tunggang agama. Ya. Saya tak bohong, saudara. Saudara boleh tengok saya punya social media, saya bagi tarikh dia datang. Saya panggil Tuku Zafrul bersama bincang. Dan dia bagi soalan-soalan itu. Dan lembaga hanya mesyuarat 5 hari yang lalu. And there was an announcement by the board of Infineon deciding 5 days ago, not 3 years ago. Seperti mana yang disebut. Jadi, tapi kalau yang walaun ini, dia tak fikir lah. Masalah. Apa masalah dia? Stabil. Alhamdulillah. Bila Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong tidak cadang saya. Tidak cadang Muhyiddin. Dia cadang semua parti-parti utama. Gunding tubuh kerajaan perpaduan. And Agong did the right decision. Made the right decision. Saudara, Thailand ada kerajaan tak hari ini? Pilihan raya dah berbulan dah. Sama macam kes kita. Raja Thai tunggu sampai ada penyelesaian pakatan di antara parti-parti majoriti. Kalau boleh perpaduan. Kita Alhamdulillah 4 hari kita selesaikan. Saya ucap terima kasih bukan sahaja daripada Pakatan Harapan, Datuk Seri Zahid dan Pakatan dan Barisan Nasional. Dia kata UMNO apa dah jadi? Reject UMNO pula ni. Padahal kita lawan dengan UMNO lama. Tetapi untuk selamatkan negara ini. Dan kita pakat bukan nak curi kontrak. Datuk Seri Zahid tak minta saya kontrak. Dia kata okey, ini prinsip perlembagaan. Bahasa Melayu. Islam agama persekutuan. Gajah-gajah Melayu. Hak keseimbangan orang Melayu demi putera. Saya kata ini juga PH. DAP pun setuju. Dah sign lama dah. Baik. Kemudian saya jawab. Masalah negara ini Zahid. Masalah tata kelola dan rasuah. Saya setuju jadi Perdana Menteri dengan syarat-syarat ini. We must clean this country. Bersihkan negara ini daripada corruption. Bukan cakap bersih sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya terbongkar KK penipuan jana wibawa dan lain-lain. Surah Zahid setuju. Sebab itu dia diserang kuat. Kerana dia buat keputusan. Keputusan itu juga ada titah Tuanku Agong. Ada orang PASkan, Ketua Pemuda PAS, Menteri Besar Kedah. Mana ada? Anwar kata Agong cakap pasal perpaduan. Mana ada? Masalah orang ni. Satu Malaysia orang tahu Agong kita. Dia sebut dalam kenyataan media Istana Negara. Dia sebut di Parlimen. Tetapi beberapa tokoh PAS kata, mana ada?
Ini problem kita. Jadi dalam kempen ini, saudara alhamdulillah dah dengar. Tapi kalau yang walaupun dia tak dengar. Tak. Karena pemimpin dia kata tak ada. Ni kenyataan mungkin tipu. Ni kenyataan istana negara mungkin keliru. Ya. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Gunalah peluang ini sebaiknya. Ya. Apakah dari segi jangkaannya kita akan menang di Selangor? Dari jangkaan umum, insya-Allah kita akan menang bergaya. Dan memang ada. Dulu, orang Melayu agak gusar. Dia kata Anwar ni baik sangat dengan DAP. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, budak-budak sekolah pakai skirt semua. Dan ada walaupun percaya. Yalah Ustaz, Anwar ni memang begitu. Anak-anak dia semua pakai skirt. Azizah pun pakai skirt. Ni pakai skirt dalam bilik tidur dengan saya. Go, sorry. Hey, macam mana lah. Baik. Ada yang percaya. Padahal sudah ingat. Yang perkenalkan uniform baru budak-budak sekolah ini, Anwar Ibrahim sebagai Menteri Pendidikan dulu. Tapi inilah keadaan dia. Bila kita hilang pertimbangan. Kemudian, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, LGBT akan berkembang. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, DAP akan berkuasa penuh. DAP ini ada 40 kali lipat, tuan. Dia setuju. Kita terima dia. Dia nak benci sangat dengan Cina sebab apa? Kita benci rasuah. Kita benci mungkar. Kita bukan benci kaum. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu perintah Allah, itu bawa kepada ma'ruf, kebaikan, menolak penyelewengan, menolak rasuah, menolak kezaliman, menolak keangkuhan, membawa kepada kebaikan, ma'ruf, dan beriman kepada Allah. Bukan suruh musuh. Perbezaan ni siapa jadikan? Warna kulit kita, kaum kita. Itu penciptaan Allah. Ya. Nazri Aziz sebenarnya. Ciptaan Allah. Ya. Untuk apa? Quran sebut lita'arafu. Untuk hormat, kenal sesuatu sama lain. Saudara, kita semua belajar. Saya masa saya kecil-kecil, kalau anak saudara saya hitam sikit tu, saya panggil Pak Hitam. Pak Hitam macam, dan dia pun okey. Tetapi bila dah dewasa, saya mulai belajar Islam lebih mendalam sedikit lah. Kemudian saya tengok, Islam tak boleh tolak ansur langsung. Gurau pun tak boleh. Memang dia hitam, tak boleh gurau macam tu. Kerana maksud penghinaan. Bagi contoh, Rasulullah SAW dengan para sahabat. Para sahabat panggil Bilal. Bilal itu hamba dari Habasyah, Ethiopia. Bibirnya tebal. Warna kulitnya hitam legam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, panggil Bilal. Bilal, yabna sauda, hai anak perempuan kulit hitam. Bilal dia terima aja sebab dia memang begitu. Rasulullah dengar 3 kali Rasulullah tegur. Sudah. Saya bila dia tak boleh gurau. Kita gurau kadang-kadang macam saudara lah. Hitam. Kita gurau. Tak boleh. Islam ni kerana dia memuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah has exalted the children of Adam. Allah angkatkan darjat Nabi cucu Nabi Adam AS. Apa hak kita untuk hina dia? Apa jawapan Rasulullah SAW? Dia tegur 3 kali, dia kata, Bilal itu ahlil baiti. Dia ahli keluarga. Orang yang dulu hamba abdi, dulunya ya, dan warna kulit hitam, bibir tebal, Nabi Muhammad angkat martabat dia sebagai keluarga dia sendiri. That is Islam. Bukan nak benci orang, bukan nak hukum orang, bukan nak hina orang. Itu cara Islam.
Jadi saya bukan nak kalau dengar kerana ceramah ni, sampai, wah, apa ni? Nah, tak boleh masuk syurga. Ni muka-muka neraka. Di Kedah. Sokong kami jalan ke syurga. Tak sokong musuh Allah. Jahannamlah Islam kalau macam ni. Dan saya nak bagi notis. Saya bincang dengan beberapa raja termasuk dengan tuan aku. Saya kata macam mana ni? Islam di bawah negeri. Ya Tuan Kepala Dunia Mulia Sultan Selangor kata, Datuk Seri, bawa kertas kita bincang dalam mesyuarat Majlis Kemajuan Islam bulan Ogos, akhir Ogos. Saudara, nak selamat Malaysia, nak selamat negara ini, pahaman terlampau itu mesti dan wajib dihentikan. Dan bagi mandat dan kita betulkan hal ini. Ya. Bawa Islam ya. Saudara di kabinet, saya edarkan kepada semua menteri, termasuk Anthony Loke, Siva yang Hindu, semua buku baru ini diterjemahkan oleh Al-Ustaz Al-Adib Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Kitabnya berjudul Adabul Ikhtilaf fil Islam, Ethics of Disagreement in Islam. Dalam Islam boleh beza pendapat, tapi ada etikanya. Tak boleh hukum orang, tak boleh hina orang. Jadi bila diterjemahkan oleh, dan saya minta JAKIM terbitkan, saya edar. Saya kata menteri kena baca dulu. Baru kita edar kepada pejabat awam dan kepada rakyat. Itu cara kita mendidik dan menyampaikan dakwah dalam Islam. Saudara, bagi mandat berkaitan dengan Islam. Calon UMNO, calon kita. Calon keadilan, calon kita. Calon DAP dan amanah, calon kita. Dan mesti menang bergaya, insyaAllah. Mereka cuba hasut supaya kita benci kepada DAP, benci kepada UMNO. Saudara, UMNO bila mau diharamkan, saya dah bagi tahu dulu. Bila Tun Mahathir dan Mahidin mau haramkan UMNO, saya masa itu ketua pembangkang, lawan UMNO. Tapi itu beza kita. Kita dilatih untuk pertahankan prinsip. Apa yang saya bagi tahu. Saya pergi terus ke rumah rumah Mahidin petang tu, pukul 5. Bertengkar dia 1,5 jam. Saya kata, you cannot do this. Oh, dia kata, tak boleh. Bagi alasan, kena harap. Nah, dia dengan Mahathir dah setuju. Saya kata, kita tak setuju. Dan saya nanti bagi tahu Guan Eng dan bagi tahu Amanah, Mak Sabu, kita akan tolak putusan itu. Alasan saya, UMNO ada sejarah dia sendiri. Ya, kita beda pendapat. Tapi sejarah perjuangan kebangsaan, perjuangan kemerdekaan tanah Melayu, tak boleh nafi peranan UMNO. Kita lawan-lawan lah. Tapi nak nafi, nak padam tak boleh. Dan UMNO melahirkan tokoh-tokoh dan negarawan ulung. Datuk An Jaafar, Tunku Abraham Putra Al-Haj, marhum Tun Abdul Razak, marhum Tun Dr. Ismail yang saya iktiraf sebagai negarawan dan wujudkan kerusi marhum Tun Dr. Ismail di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita iktiraf. Jadi, itu pendirian kita. Sekarang UMNO kata, kita balik kepada landasan. Kita mau bersama. Apa hak kita nak menolak peranan mereka? Jadi sebab itu saya kata, politik kita kena matang. Kalau saya ambil UMNO, dan kita kata tak apa. Kita berpakat, ada kontrak besar kita ambil. Itu salah. Tapi kalau kita ambil, kata baik. Tekad kita sekarang, jaga supaya kekuatan Melayu induk dalam kerajaan ini kuat. Dan kita kerjasama dengan China, India, Dayak dan Kadazan sebagai satu kerajaan perpaduan yang kukuh. Ya, saudara, saya nak ke Ulu Kelang selepas ini. Tempat pertarungan ni sedang untuk saya sokong Juwairiyah. Jadi mohon maaf, minta diteruskan sidang ini dan saya minta izin, dan mungkin ini yang terakhir saya di Selangor. Esok di Kelantan,
Selasa di Negeri Sembilan, Rabu di Terengganu, Khamis saya tak tahu di mana. Jumaat mungkin saya balik ke Kedah untuk serang Kedah sekali lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan bagi pihak semua saudara, salute kepada Siti Nurhaliza yang menyanyi lagu Bahtera Merdeka tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.